Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita berada di hadis yang kedua lagi, iaitu hadis yang menceritakan tentang penurunan wahyu dalam bentuk-bentuknya, cara wahyu itu diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberkati beliau, para guru beliau, para murid beliau, semua yang membaca kitab beliau, huraikan kitab beliau dan mengambil pengajaran dan manfaat daripada kitab beliau. Allahumma amin. Dengan sanad Al-Imam Al-Bukhari, dengan sanad para guru yang menyambung sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Itu adalah hadis penuh, hadis kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan kita telah pun sampai semalam pada perbahasan tentang Sayyidina Al-Harith ibn Hisham, yang juga merupakan sahabat Nabi yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah, dan beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebabkan beliau masuk Islam lewat, lalu beliau ingin mengetahui tentang wahyu, yang mana para sahabat sudah ada pengalaman sebelum ini bersama dengan Nabi, melihat bagaimana wahyu turun kepada baginda Nabi. Lalu Sayyidina Al-Harith bertanya kepada Nabi, macam mana wahyu itu turun kepada baginda? Sebagai seorang yang baru memeluk agama Islam, beliau ingin mengetahui tentang hakikat wahyu dan bentuk-bentuk penurunannya. Lalu beliau bertanya pada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu telah mendatangi anda? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Kadang-kadang wahyu mendatangi saya seumpama deringan loceng. Loceng ting 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 ting, loceng bunyi gitu. Dan kata Rasulullah, wa huwa ashadduhu alayya, dan wahyu sekiranya datang kepada saya dalam bentuk deringan loceng ini, dalam bentuk dentuman loceng ini, itu adalah yang paling berat yang saya hadapi. Maksudnya dalam banyak-banyak bentuk Nabi menerima wahyu, yang paling berat bagi baginda Nabi adalah sekiranya wahyu itu datang kepada Rasulullah dalam bentuk deringan loceng. Lalu sambung Nabi alaihi salatu wassalam, fayufsamu anni. Dalam sebahagian riwayat dibaca fayufsimu anni, dalam sebahagian riwayat lain fayufsamu anni. Jadi ada tiga cara bacaannya, fayufsamu, fayufsimu dan fayafsimu. Fayufsimu, yafsimu ataupun yufsamu. Fayufsimu, fayufsamu ataupun fayafsimu, dan artinya adalah hampir sama, iaitu kata Nabi, fayufsamu anni, lalu akhirnya wahyu pun meninggalkan saya. Setelah selesai wahyu turun. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Maka akhirnya sampai waktunya wahyu turun dalam bentuk deringan loceng tadi, sampai waktunya maka wahyu pun berhenti meninggalkan saya, dan saya telah mengingati tentang wahyu yang telah diturunkan kepada saya. Subhanallah. Jadi kata para ulama ketika menghuraikan perkara ini, Al-Imam Al-Qastallani sebagai contoh menghuraikannya dengan menyatakan sebagai contoh bahawa
maksud bentuk deringan loceng itu hakikatnya bukan memang bunyi deringan loceng, tetapi seumpama bunyi loceng. Sebab loceng yang contoh macam kalau kita tengok cerita-cerita Arab, kadang-kadang mereka gantungkan loceng di leher binatang ternakan mereka. Jadi dia bunyi ting 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 ting, bising. Jadi dia ada dua sifat loceng ni. Pertama bunyi bingit, dan yang kedua loceng tu kalau dia berbunyi, dia akan bunyi itu macam dia memanjang. Kita nak panggil apa tu? Dengungan. Terima kasih Ustaz Arif. Dengungan loceng. Jadi loceng ada dua sifat, iaitu bunyi bising. Bila loceng kita hanya dengar, kita tak dapat dengar benda lain, kita hanya dengar bunyi loceng itu saja kerana kuat bunyinya. Dan ada satu lagi, dia ada apa tadi sampai? Dengungan. Yang berlaku, kata Al-Imam Al-Qastallani, kepada baginda Nabi SAW bukan apa tadi? Bukan dengungan itu, bukan rannah itu. Dalam bahasa panggil rannah, bukan bunyi bukan dengungan itu, tetapi bunyi yang begitu kuat itu. Lalu disebut mengapa hikmah perkara itu berlaku kepada baginda Nabi, kerana supaya Nabi hanya dapat mendengar semata-mata wahyu saja. Itu di antara yang difahami ataupun dibincangkan oleh para ulama. Begitu hakikat macam mana bentuk wahyu itu, wallahu taala a'la wa alam. Dan ada sebagian ulama menyatakan sebenarnya bunyi yang Nabi dengar yang seperti bunyi loceng itu sebenarnya adalah bunyi suara para malaikat ketika menyampaikan wahyu. Dan ada yang mengatakan juga kemungkinan bunyi yang didengar oleh Nabi itu sebenarnya adalah bunyi sayap malaikat Jibril alaihissalam sewaktu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh Imam Al-Qastallani, saya sebut tadi, wal hikmatu fi taqaddumihi an yaqra'a sam'ahu al-wahyu fala yabqa fihi muttasa'un li ghairihi. Jadi bila wahyu tu bising gitu, jadi Nabi tak akan dapat dengar benda lain. Lalu akhirnya Nabi akan yang dapat didengar oleh Nabi hanyalah semata-mata wahyu, dan tidak ada suara lain yang didengar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apabila Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wa huwa ashadduhu alai, dan itulah wahyu yang bentuk wahyu yang paling berat yang saya terima. Lalu kata Al-Imam Al-Qastallani, wa faidatu hadhihi shiddati ma yatarattabu ala al-mashaqqati min ziyadati zulfa wa raf'i darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bentuk wahyu yang diterima oleh baginda Nabi ini, dan ini yang paling berat. Walaupun wahyu-wahyu lain pun berat juga sebenarnya, tapi yang ni yang paling berat, supaya bila ada unsur masyaqqah, ada unsur kepayahan, maka orang yang ditimpa kepayahan, ditimpa ujian, maka Allah akan memberikan ganjaran di atas kepayahan yang dia terima. Jadi Nabi mahu didekatkan lagi kedudukan baginda dengan Allah, ingin ditinggikan lagi kedudukan baginda dengan Allah. Lalu ditakdirkan bahawa antara bentuk wahyu yang diterima oleh baginda Nabi adalah dalam bentuk deringan loceng itu, bunyi seperti, dia bukan bunyi loceng betul-betul, dia seumpama. Sebab Nabi pun sebut mislu. Nabi pun sebut bahawa seumpama. Nabi SAW sebut ahyanan ya'ti ni misla salatul jaras. Dia bukan bunyi loceng, tapi lebih kurang macam bunyi loceng. Dan kita dah sebut maksud bunyi loceng itu bukan pada apa tadi dengungan itu, tetapi pada bunyi kuat yang berlaku setelah wahyu itu datang kepada baginda Nabi SAW. Dan di antara yang disentuh juga oleh Al-Imam Al-Qastallani, iaitu apabila bunyi itu, wahyu itu selesai, maka Rasulullah sudah direzekikan oleh Allah untuk mengingati terus wahyu yang disampaikan ke atas baginda. Maknanya walaupun Nabi terima dalam keadaan payah, tetapi kata Rasulullah SAW, fayuhsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqal. Apabila wahyu menghilang saja daripada saya,
apa yang saya dengar tadi, yang saya terima dengan keadaan bising yang begitu memberatkan pada diri saya, walaupun ia berat tetapi tidak susah selepas itu untuk saya mengingatinya, iaitu Allah sudah seakan-akan sudah mencapkan wahyu itu terus ke dalam jiwa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi menerimanya dengan bunyi, kalau kita lah bunyi bising begitu, dengan orang dengan bunyi bising, dengan nak faham lagi apa yang disebut, itu satu kesukaran sebenarnya. Saya selalu bilang, saya tak dapat tangkap semua lah kalau kita lah. Tetapi oleh kerana yang menjadikan wahyu itu disampaikan kepada baginda Nabi, dan yang telah memberikan kekuatan kepada baginda Nabi sehingga wahyu itu melekat dalam jiwa Nabi, itu adalah Allahu Azza wa Jalla. Jadi maka sebab itulah Nabi menyatakan realiti, walaupun Nabi terima begitu berat dan suasana ini sangat berat, tetapi apabila wahyu itu sudah diterima oleh baginda Nabi, bila wahyu itu selesai diwahyukan, maka Nabi telah mengingati apa yang telah diwahyukan kepada baginda sebentar tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan esok kita akan masuk sikit lagi tentang bentuk wahyu yang kedua yang dinyatakan juga oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Sayyiduna Al-Harith Ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Terima kasih. Jazakumullahu khairah. Semoga dimudahkan Allah. Doakan kami dalam perjalanan ke surau Al-Furqan di Putrajaya untuk bersama-sama dalam majlis Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, guru hadis yang terkenal di Mesir, yang akan memberikan kuliah Maghrib sebentar nanti. Doakan moga Allah Ta'ala mudahkan kami daripada Perak untuk sampai ke Putrajaya dengan baik dan selamat. Ada rezeki, besok kita akan menyambung semula hadis yang kedua ini untuk semakin kita memahami apa yang telah diinginkan oleh baginda Nabi menerusi kefahaman para ulama kita. Jazakumullahu khairul jazak. Terima kasih. Ustaz Iqbal pun ada. Ustaz Iqbal ada di mana? Di Mesir ke di Malaysia ni? Ke ada di Mesir lagi? Jazakumullahu khairah. Moga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.